Pendidikan Kesihatan Tingkatan 2, Unit 1, 3.0, Pengurusan Mental dan Emosi. Standard pembelajaran menyatakan pelbagai situasi konflik dan situasi stres, mengaplikasikan cara mengurus konflik dan mengurus stres, menilai kesan konflik dan kesan stres terhadap kesihatan diri dan keluarga. Pengurusan konflik. Pengurusan konflik adalah situasi seseorang mempunyai persepsi atau pandangan terhadap pihak lain yang cuba untuk menentang dan melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Dalam erti kata mudah, konflik ni bermaksud perselisihan, namun boleh juga dimaksudkan sebagai pertelingkahan atau pertikaian. Konflik sering kali dilabelkan sebagai tindakan yang negatif dalam keadaan tertentu, namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Pengurusan stres. Stres merupakan keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Dengan ketika termudah, ianya membawa maksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Kita lihat kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri kita, dalam diri kita. Pertama, emosi menjadi tidak stabil. Ni konflik, dari sudut konflik. Dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Kecewa serta cepat naik marah, naik darah, naik marah, naik darah. Orang kata hot temper. Rasa letih sepanjang masa, tired je. Sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan, tak fokus pada pelajaran, mudah risau walaupun perkara kecil saja. Walaupun perkara tu kecil tapi mudah risau, sering berasa cemas. Sering beriminasi perkara buruk yang akan berlaku. Saya terfikir apa akan jadi. Oh, lepas ni kalau pergi ke sana, benda itu akan terjadi. Dia selalu fikir benda-benda iminasikan perkara-perkara yang buruk akan berlaku. Itu dalam terhadap diri. Kesan konflik dan stres terhadap keluarga pula. Hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Berasa tersisih dan tidak disayangi. Dia rasa tidak disayangi sebab ada konflik. Contohnya dia konflik sama ada konflik dengan kakak dia atau abang dia. Konflik dengan ibu dia. Konflik dengan bapa dia. Jadi di situ dia akan mula lihat keregangan. Mula merasa tersisih dan tidak disayangi. Konflik. Sebab mungkin mak dia asyik lebihkan pada kakak dia. So, dia ada konflik dengan kakak dia. Dia rasa tersisih dan tidak disayangi. Dan di situ akan kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga. Wujudnya, masa tu dia tidak bertegur sapa. Jadi tak adanya kemesraan. Mudah merajuk, masa muka dan iri hati antara adik-beradik. Iri hati tengok adik tu lebih je, kenapa dia tak dapat macam apa yang dia dapat. Tingkah laku anak-anak yang liar. Suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Cara menangani konflik. Pertama, kita bincang dengan ibu bapa. Sebab kerana ibu bapa lah orang yang paling rapat dengan kita. Yang paling dekat dengan kita. Guru, sahabat karib atau kaunselor. Yang kedua, kita berbincang untuk menyelesaikan masalah kita tu. Sentiasa bersikap toleransi terhadap satu isu. Maksudnya, bertolak ansur. Banyakkan bersabar. Apabila sesuatu berlaku konflik tu, kita bersabar. Fikir secara matang dan positif. Didik diri untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Kadar dan kadar, terima dengan reda. Langkah-langkah nak menangani stres ni. Pertama, kita merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa juga. Berehat dengan secukupnya. Cukup rehat, cukup tidur, semuanya. Mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Kita mesti mengikut hobi kita. Kalau kita suka
memancing-mancing supaya kita rasa tenang untuk release tension orang kata kan. Melakukan aktiviti sukan dan riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Bersukan, bermain bola sepak, badminton, berbasikal. Yang terakhir, mendapatkan rawatan pakar apabila merasa kita tidak boleh lagi menahan stres kita. Tak semestinya bila kita jumpa pakar, orang akan pandang kita, oh dia jumpa pakar psikiatri, dia gila. Tidak. Mendapatkan rawatan pakar ni, ibarat kita jumpa kaunselor, dia akan memberi kita nasihat, cara-cara untuk kita menangani stres. Kecil pakar tu. Pengurusan konflik dan stres. Ini ada cara yang salah. Jangan ikut. Kebanyakan remaja-remaja, dia sengaja cederakan diri. Bila dia stres akibat konflik. Sebab konflik tadi mungkin dia konflik dengan kawan dia, so dia stres. Dia stres, dia akan mencederakan diri dia. Dipanggil deliberate self-harms. DSS. Contohnya dia cederakan tangan dia. Ambil pisau, kelak. Atau badan dia, hantuk kepala dan sebagainya. Dia cederakan diri dia. Sebenarnya cara ini salah. Dia menyusahkan lagi diri dia. Menyusahkan ahli keluarga dia. Tak pasal-pasal mak dia kena bawa dia pergi hospital. Dia nak keluar duit. Nak belanja dia. Perubatan dia. Itu dia tak fikir kan. Lepas tu ada juga yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Ambil arak. Dah stres. Pergi minum. Ambil dadah. Konon dia boleh khayal. Risau gam dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia memudaratkan diri dia lagi. Mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah. Ni mengambil, contohnya mengambil paracetamol secara berlebihan. Stres sangat ni, tak tahu nak buat macam mana. Dia tak nak fikir dah ni. Dia ambil, telan Panadol. 10 biji. Telan. Kau nak lupakan lah. Sebenarnya memudaratkan diri dia. Preskripsi ni maksudnya apa? Arahan doktor tentang ubat yang harus disediakan untuk pesakit dan cara pengambilannya. Kita kena jumpa doktor. Kalau kau stres sangat, doktor memang akan bagi ubat macam penenang. Tapi dia akan beritahu anda macam mana nak makannya. Makan bila perlu sahaja. Bukannya dengan mengambil ubat sesuka hati. Tengok ubat ni, untuk release tension. Telah dia sesuka hati. Dan sekian, tamat. Itu saja untuk pelajaran kita pada tajuk ini.